paparan skrin saya. Okay. Kita nak sambung tajuk yang sebelum ini. Jadi ini adalah bahagian kedua untuk tajuk siri homolog. Okey, jadi tajuk yang terakhir kita bincang adalah kita menulis kita boleh menulis formula molekul untuk siri homolog alkana, alkena, alkuna, lagi tiga alkohol dan juga asid karboksilik. So hari ni kita nak melukis pula formula struktur. Okey. So kita nak melukis formula struktur bagi setiap siri homolog berikut. So kita akan sambung dengan latihan 6. Kamu boleh buka buku modul muka surat 95. Okey, tolong buka modul muka surat 95. Okey. So soalan latihan 6 dia minta kita lukiskan formula struktur bagi setiap siri homolog berikut. So kita ada 5 siri homolog. Sepatutnya ada 6 kan, tapi kita fokus untuk 5 sahaja. Untuk ester kita hanya tahu formula am, kumpulan berfungsi dan juga nama kumpulan berfungsinya sahaja. Okey, jadi kita lihat dahulu untuk alkana. Okey, cikgu tunjuk contoh. Okey, cikgu tunjuk contoh. Nanti kamu buat untuk yang seterusnya. Okey. So first kita akan lukis untuk kita akan lukis untuk propana. Okey, propana bilangan formula molekul dia adalah C3H8. Jadi macam mana kita nak lukis formula struktur? Okey, dalam nak melukis formula struktur, kita lukis dahulu dia punya karbon, rantai karbon. Jadi ada 3 karbon. 1, 2, 3. Okey, ada 3 karbon. Kemudian kita akan lukis lengkapkan 4 ikatan untuk setiap karbon. Okey. So setiap karbon mesti ada 4 ikatan. Jadi ikatan itu kita boleh sambung letakkan ataupun ikatkan dia dengan hidrogen. Okey. So ini adalah formula struktur untuk alkana. Okey, ini adalah formula struktur untuk alkana iaitu propana. Okey, boleh? Boleh. Okey. So sekarang sekarang kita cuba pula untuk butana. Okey, cuba butana. So butana dia ada 4 karbon. So kita buat 4 karbon. Okey, so itu 4 karbon. So dia ada berapa hidrogen? Ada 10 hidrogen. So dalam nak buat 10 hidrogen tu kita buat dulu 4 ikatan dekat setiap karbon. Macam tu. Okay, so barulah kita isi hidrogen itu. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Okay. Yang ketiga, dia suruh kita lukis formula struktur untuk pentana. Okey. So, pentana dia tak bagi pun bilangan, dia tak bagi pun formula molekul. Jadi, kita kena tahu dulu formula molekul untuk pentana. So, apakah formula molekul untuk pentana, kelas? C5H12. Okey, bagus. C5H12. Jadi kita lukis 5 karbon. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, itu 5. Cikgu padam, cikgu nak lukis ke tepi sikit. Nanti dia ganggu yang sebelah sana. Okey, so dia ada 5 karbon. 5 karbon dia ada 12 hidrogen. So kita buatlah 4 ikatan untuk setiap karbon. Okey, jadi kita letaklah hidrogen dia. Okey, saya saja letak hidrogen tu warna lain menunjukkan ikatan ada 2 jenis atom di situ. Okey, boleh ya?
Okay, so sekarang kita nak tengok pula untuk siri homolog kedua iaitu alkena. Okay, so alkena, sekejap ya. Kamu ada dengar suara lain tak? Tak. Kejap ya. Okey, maaf ya sebab tadi ada azan, so saya bagi laluan kepada azan dahulu. Okey, so sekarang boleh dengar kan suara cikgu kan? Boleh. Okey, tadi ada dengar tak azan? Tak dengar. Okey, saya je lah tu dia dengar. Okey, so sekarang kita lihat pula untuk alkena. Okey, alkena yang pertama kita lihat dulu propena. Okey, propena. So propena, formula molekul dia adalah C3H6. So sama je. Okey, sama juga. So kita lukis dulu ikatan antara karbon. So C ada berapa C? 3C. Okey, cikgu guna pen warna lain supaya kita tak keliru dengan sebelah. Okey, so 1, 2, 3. Okey, so alkena dia ada ikatan ganda 2. Dekat mana kita nak letak ikatan ganda 2? Okey, sekira kebiasaannya kalau dia tak letak nama tu 1 atau 2, sebab biasanya sepatutnya dia kena buat prop 1 ena. So kita tahu kedudukan ikatan ganda 2 tu kat mana. So untuk basically kamu baru nak belajar untuk melukis, cikgu ajar kamu lukis letak ikatan ganda 2 tu dekat karbon yang pertama. Kalau dia tak bagi tahu, kita letak ikatan ganda 2 tu antara karbon pertama dengan karbon kedua. So yang lagi satu kita letak satu ikatan tunggal macam ni. So bila kita dah letak macam ni, kita lengkapkan. So karbon yang pertama dia hanya tinggal lagi 2 ikatan sahaja yang boleh dimasukkan. Okey. Dan karbon yang kedua pun sama, dia hanya boleh letak lagi 1 ikatan. Dan karbon yang ketiga boleh letak lagi 3 ikatan untuk cukupkan 4 ikatan. Jadi kita boleh letak susunan hidrogen dia. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita nampaklah dekat situ ada 3 karbon dan 6 hidrogen. Okey, seterusnya kita buat untuk butena. Okey, apakah formula molekul untuk butena? C4H8. C4H8. Okey, jadi dia ada 4
karbon. So kita nak lukis 4 karbon tu. 1, 2, 3, 4. Okey, so ikatan ganda 2 nak letak dekat mana? Kita letak antara karbon 1 dan karbon 2. Yang lain kita buat ikatan tunggal. Okey, so kita letaklah ikatan yang lain. Jadi karbon 1 ni dia dah ada 2 ikatan. Jadi cikgu tambah lagi 2. Okey, karbon 2 dah ada 3 ikatan. Okey, 1, 2, 3. So cikgu tambah lagi 1 ikatan. Karbon 3 dah ada 2. So cikgu tambah lagi 2. Karbon 3 cikgu tambah lagi 3 ikatan. Jadi ikatan-ikatan itu kita isikan dia dengan hidrogen. So inilah yang kita panggil formula struktur. Okey? Alright. Untuk pentena, cikgu nak kamu cuba buat sendiri. Kemudian kamu akan semak jawapan dengan cikgu punya jawapan. Okey? Okey, cuba buat sendiri. Saya tak boleh nak tengok kan? Okey, tak apa. Cuba buat sendiri. Cikgu bagi masa dan then kamu akan buat penilaian kendiri. So, pentena adalah C5H10 ya kelas? And then kamu semak ya jawapan kamu dengan jawapan cikgu. Okey. Siapa yang dapat jawapan sama macam cikgu? Cuba angkat tangan. Okey, cikgu dah nampak dah yang angkat tangan. Okey, good. Bagus. Filzana, Eldriana, Huda, Wahida, Amirul Arif. Nurina, Wahida. Okey, tu semua dah dapat. Bagus. Hokari, good. Yang lain dapat tak? Okey. So sekarang kita buat pula untuk Alkuna. Okey. So untuk Alkuna, untuk Alkuna dia kita mula dengan air tuna. Jadi air tuna ni dia ada 2 karbon. Okey, dia mesti ada 2 karbon. Jadi kita letak 3 ikatan dekat situ. Okey, so bila 3 ikatan dekat situ, karbon ikatan bilangan ikatan yang tinggal untuk karbon adalah 2. So yang 2 ni kita boleh isi dengan hidrogen. Okey, jadi bilangan molekul untuk air tuna adalah C2H berapa? C2H berapa? 2. C2H2. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk butuna. Okey, butuna dia apakah bilangan molekul untuk bilangan molekul pula, formula molekul untuk butuna? C4H6. C4H6. Sekejap ya. C4H6. So macam mana kita tengok C4H6? Okey, so kita lukis karbon ada 4. 1, 2, 3, 4. So kita letak ikatan ganda 3. Okey, antara karbon 1 dan karbon 2. So kita tambahlah ikatan lagi 1. Okey. So karbon yang pertama ada lagi 1 ikatan. Karbon yang kedua dah penuh. Okey, karbon yang ketiga boleh tambah lagi 2. Karbon yang keempat kita boleh tambah lagi 3 ikatan. Jadi kita letaklah hidrogen. So cukup tak bilangan karbon dan hidrogen tu? Cukuplah. Dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogen. Okey, sekarang cikgu nak kamu cuba buat pentuna. Okey, pentuna ni dia punya bilangan, dia punya formula molekul dia adalah C6H10.
Okay, C6H10. So C6H10 macam mana kita nak lukis? Okay, awak buat. Empat. Zona H6 ke C6 ke C5? Maaf. Allah mamai dah pula. C5. Betul. C5H8. Okay. Thank you Amirul. Okay. Okay, dapat sama tak macam cikgu? Atau saya yang salah? Sama. Sama Okay. Right. Untuk alkohol. Okay, untuk alkohol muka surat 96. Okay, so kita lihat dahulu untuk ethanol. Okay, untuk ethanol ni kita lihat dia C2H5OH. Jadi C ada 2. Okay, C ada 2. So OH tu nak letak dekat mana? OH ni kita letaklah dekat, tak kisahlah karbon. Kalau ada 2 karbon tak kisah, letak je dekat mana-mana. Okay, biasanya kita letak dekat hujung. So ini adalah OH. Okay, OH. So ikatan yang lain kita letak hidrogen. So 1, 2, 3, 4, 5. Boleh? Boleh. Okey, kita buat pula butanol. Okey, apakah formula molekul butanol? C4. H ada berapa tu? 9. Ada berapa? 9. 9 OH. Okey, jadi kita lukis 1, 2, 3, 4. Yang hujung kita letak OH. Okey, jadi 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita letaklah hidrogen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, so inilah kumpulan berfungsi dia. OH. Okey, pentanol. Okey, pentanol ada 5. Okey, pentanol ada 5. So tolong buat formula molekul dia dulu. So C5H11OH. Okey, jadi C3, 4, 5. Cikgu buat kat sini bagi balance kan. Okey, yang hujung kita letak OH. Okey, yang hujung kita letak OH. The rest kita buat bagi cukup 4 ikatan. Kemudian kita letaklah hidrogen. Senang aja kan. Ni simple lagi sebenarnya. So, untuk bahagian ni tolong pastikan kamu faham betul-betul. Okey. Okey, seterusnya cikgu nak tengok untuk asid karboksilik. Okey, untuk asid karboksilik tolong tengok betul-betul. Okey, untuk asid karboksilik tolong tengok betul-betul. Alright, so cikgu tulis dekat sini asid karboksilik dia punya formula CnH2n tambah 1 COOH. Okey, COOH tu dia adalah C double bond OH. Okey, kena tengok betul-betul. Okey, jadi first kita mulakan dengan asid etanoik, iaitu formula molekul dia CH3COOH. Okey, untuk asid karboksilik kamu lukis dahulu, mulakan dengan karbon kumpulan berfungsi dia. Okey, so C double bond OOH. Okey, lukis dulu dia punya kumpulan berfungsi. Kemudian baru kita sambungkan dengan C. Okey, baru kita sambung dengan CH3. So CH3 1, 2, 3. Okey, macam tu cara dia. Dapat tak? Boleh faham tak? Boleh.
Okey. Kemudian kita cuba buat asid propanoik. Okey, asid propanoik. Kita lihat asid propanoik adalah C2H5COOH. Okey, C2H5COOH. So kita lukis dahulu yang COOH. C double bond OOH. Okey, lukis dahulu yang itu. Kemudian barulah kamu sambungkan dengan karbon yang ini. So ada 2 karbon. Baru kita lukis 2 karbon tu. Okey, so ada 5 hidrogen. So 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So ni kamu buatlah hidrogen dia. Okey, boleh ya? Okey. Seterusnya asid butanoik. Cikgu bagi masa kamu 10 saat untuk buat asid butanoik. So asid butanoik adalah C4 H berapa ni? H2N tambah 1, 8 tambah 1, H9 COOH. Okey, C4 H9 COOH. Cikgu bukan ke C3? Oh iyalah C3, betul-betul. Sebab yang atas ni pun salah ni. Yang atas betul propanoik. Betul-betul C3. C3 Allah H7 COOH. Okey. Sebab dia asid kan, kita mula daripada N sama dengan kosong. Thank you. Cikgu pun dah terlepas pandang yang ini. So kita buat, mulakan dengan C double bond OOH. Okey. So kemudian barulah kita sambung dengan 3 lagi karbon. Okey, so 3 karbon dia ada 7 hidrogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula siri homolog yang pertama, iaitu alkana. Okey, ini daripada buku teks kamu. Okey, ini daripada buku teks. Kita lihat buku teks muka surat 73. Okey, so kita lihat gambar foto 2.3 dan 2.2 ni. Ni adalah contoh kegunaan ahli siri homolog alkana, iaitu kegunaan dia kita guna untuk memasak dan kewujudannya adalah secara semula jadi. So apa kegunaan alkana ni? So kegunaan alkana ni ada di lapisan nipis berlilin pada kulit. Dan lagi satu, gas memasak yang kita selalu guna tu adalah gas butana. Okey, so untuk alkana, kita berkenalan lagi sekali dengan alkana. Dia merupakan dia merupakan sebatian hidrokarbon tepu di mana wujud ikatan kovalen tunggal antara atom karbon. So kumpulan berfungsi dia adalah ikatan kovalen tunggal dan formula dia adalah CnH2n tambah 2. Okey, so untuk ahli pertama dia, untuk penamaan dia ni formula struktur ni dalam bentuk model molekul lah. Okey. So untuk penamaan, so cikgu dah tak bincang sebab kamu dah pandai dah, kamu dah terror pun buat dia punya susunan apa nama tadi? Formula struktur tadi kan. So cikgu skip teruslah nota yang bahagian itu. Okey, so sekarang kita nak belajar penamaan alkana. Okey, untuk penamaan alkana dia ada tambahan sikit tau. Mana ya? Oh, okey. Cikgu dah tersalah letak pula.
Cikgu tersalah letak yang nota ini. Okey, sekejap ya. Saya betulkan sikit. Okey, patutnya penamaan Alkana ni cikgu letak kat atas, bukan kat bawah. Kejap, cikgu betulkan sedikit. Okey. So untuk penamaan Alkana ni dia ada penambahan sedikit. Ini tak ada dalam buku, bukan tak ada dalam buku teks, tapi tajuk ni dia kita belajar masa isomer nanti. Tapi disebabkan kamu guna modul, jadi cikgu terangkan kamu dengan lebih awal lah. Jadi kalau kamu tengok modul page 96, okey, dekat bahagian siri homolog Alkana, dia ada penamaan IUPAC tu kan. Dekat bawah bahagian penamaan IUPAC tu, dia ada kumpulan alkil. Okey, dia ada kumpulan alkil. So, kumpulan alkil ni adalah kumpulan CH3 dan seterusnya. Okey, CH3 ataupun C2H5 ataupun kita boleh buat CH2, CH3. Ini kita panggil sebagai kumpulan alkil. Okey, apa benda kumpulan alkil ni? Kumpulan alkil ni terdiri daripada metil dan etil. Dan juga halogen, kloro, bromo, iodo, fluoro. Cikgu. Cikgu tak buka mic. Okey, sorry. Anak saya pun dia ada kelas malam ni. Tu yang cikgu saya tengah tunggu link cikgu dia bagi. Okey. Alright. Sorry Okey. So metil CH3. Okey, kalau metil dia ada kumpulan dia CH3. Kalau etil dia ada 2 C. So sama ada dia akan buat C2H5. Okey, sama ada dia buat C2H5 atau CH2CH3. Dia lukis macam ni. Okey, nanti kita akan lihatlah contoh dia. So kamu terima dahulu sekarang. Okey, sekiranya kloro. Okey, sekiranya penamaan alkana ni kumpulan alkil dia adalah kloro. Jadi dia Cl. Okey, kalau dia ada Cl kita namakan dia sebagai kloro. Kalau bromo, Br. Okey, bromo, Br. Kalau iodo, I. Ni adalah ikatan ikatan yang akan bersambung dengan atom lain yang cikgu buat dash-dash tu. Okey, iaitu kalau the last one, fluoro, F. Okey, F. Alright. So, kita lihat modul. Okey, kita lihat modul muka surat 96, latihan 7. Okey, kita nak tengok penamaan alkana bagi mengikut sistem IUPAC. So, latihan 7, dia minta kita namakan formula bagi nyatakan nama bagi formula struktur berikut. Okey, so yang pertama, apa nama dia yang pertama? Propana. Betul, propana. Yang kedua? Yang kedua tu apa? Butana. Butana. Okey. Butana. Kamu kena kira berapa bilangan karbon rantai panjang. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, yang ketiga. Yang ketiga. Boleh tulis juga jawapan dekat ruangan chat. Cikgu baca. Okey, tak ada lagi jawapan dekat ruangan chat.
Apa jawapan? Apa dia? Pentana. Yes, betul. Pentana. Okey, pentana. So, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, so dia ada 5 karbon rantai panjang. So, dia adalah pentana. Okey, okay, itu adalah penamaan kumpulan alkil yang saya terang tadi tu. Okey, so kita tengok latihan 8. Okey, latihan 8 ni dia akan melibatkan penamaan kumpulan alkil ini. Okey, so soalan latihan 8 yang pertama, kita tengok. Okey, kita tengok dekat sini. Kalau kita tengok, dia ada satu Cl dekat sini. Betul tak? Betul. Okey, so Cl ni mesti nama dia kloro. So macam mana kita nak tulis nama dia cikgu? Okey, nak tulis macam ni. Kita kena tentukan. Kloro tu duduk dekat karbon nombor berapa? Okey, so karbon 1, karbon 2, karbon 3. So kloro tu kelas dia duduk dekat karbon yang kedua. So kita kena letak depan dia 2. Okey, 2 tu menunjukkan kedudukan kloro. So 2 dash, ni memang skema dia macam ni cara menulis. So 2 dash kloro. So 2 dash 2 kloro, so dia ada 3 karbon. So 3 karbon propana. Sebab dia adalah kumpulan metana kumpulan alkana. So 2 kloropropana. Okey? Faham ya? Okey, seterusnya kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua kita tengok dia ada tak kumpulan lain, kumpulan alkil? Ada. Ni kan bromo ni kan. Okey, so bromo ni duduk dekat karbon yang ke berapa? Ketiga. Ketiga. Betul ke ketiga? Boleh ke nombor 1. 1, 2, 3. Macam tu? Okey. Sebenarnya kan karbon ni boleh je kita letak 1, 2, 3. So biasanya kita ambil kumpulan yang ada karbon yang ada kumpulan lain tu kita better letak dia nombor 1. So 1, 2, 3. Okey. So jadi dekat sini nama dia adalah 1 bromo propana. Okey, so karbon ni adalah karbon yang pertama. Okey, dia boleh awak carilah yang paling hampir yang ada kumpulan lain. Okey, yang ketiga. Okey, yang ketiga. Apa nama dia? 2 metil butana. Metil butana. Betul ke? Okey, so sini ada kumpulan metil kan? Okey, ada kumpulan metil. So sebabnya kita tengok kita kena letakkan nombor karbon 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4. So nama dia 2 metil butana. Okey, betul, bagus. Seterusnya soalan yang keempat. Okey, siapa boleh namakan dia? 1 fluorobutana. 1 fluorobutana. Okey, macam mana dia dapat 1 fluorobutana? Kita nampak ada kumpulan fluoro dekat situ. So ni karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Okey, nampak macam ada metil kan kat situ tapi dia bersambung. So kita kata rantai panjang dia ada 4 karbon. Okey, seterusnya yang kelima. Yang kelima apa nama dia? 3 metil pentana. 3 metil pentana. Betul, bagus. Okey, yang kelima, yang keenam. Yang keenam. 1 etil butana. 1 etil butana. Betul tak kelas? Betul. Betul. Semua setuju ke dengan jawapan ni?
Cuba kita cari rantai karbon panjang. Okay, so kamu kata sini satu So satu sini dua. Ni etil. Okay, sebenarnya rantai panjang dia, okay, dia C, 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 C macam tu. And then dia ada C, dia ada lagi C. Betul tak? Jadi sebenarnya rantai panjang dia ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia bukan satu etil butana. Dia adalah heksana. Jangan tertipu tahu. Soalan dia selalu jahat macam ni. Okay. So sebenarnya dia rantai karbon panjang tu adalah 6. Bukanlah 4. Okay. Dia suka buat jahat macam tu. Tapi kalau etil 2CH425 duduk kat sini, so itu adalah kumpulan etil. Tapi itu bukan kumpulan etil juga. So ni 2, 3, 4, 5. So karbon panjang dia adalah 5. So nanti sebenarnya dalam satu formula molekul tu dia boleh ada banyak formula struktur. Itu yang kita akan panggil sebagai isomer. Nanti kita akan belajar tajuk isomer. Okey. Seterusnya kita lihat latihan 9. Okey. Latihan 9 dia suruh kita namakan seperti yang berikut. Okey, sini ada penambahan. Okey, sini ada penambahan kumpulan alkil. Okey, kalaulah dekat kumpulan dekat karbon tu ada 2 kumpulan alkil, so kita kena letak nama dia di. Okey, kalau 3 tri, kalau 4 tetra. Okey, so macam mana? Okey, macam ni. So kalau kita lihat dekat latihan 91 ni, dia ada 2 kumpulan metil. Karbon terpanjang dia 1, 2, 3, 4. Dan dia ada 2 kumpulan metil. Satu dekat sini, satu dekat sini. Okey. Okey. Jadi, dia ada 2 metil. Macam mana kita nak letak nama dia? So, kita tengok 2 metil tu duduk dekat karbon yang keberapa? 2 metil tu duduk dekat karbon yang kedua. Jadi, dia akan jadi 2,2. Sebab ada 2 metil kan? 2,2. 2 tu merujukkan dia berikat dengan karbon nombor berapa. Okey. So, sempang disebabkan ada 2 metil, nama dia dimetil butana. Butana cikgu tulis kat bawah sebab tak muat. Okey, 2 dimetil butana. Okey, cikgu tunjuk contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua ada 2 kloro. Okey, ada 2 kloro. Rantai panjang dia 1, 2, 3, 4 karbon. Jadi cara nak tulis 1, 2 menunjukkan kedudukan kloro. Dash dikloro butana. Faham tak? Faham. Okey. Sekarang yang ketiga cikgu nak kamu cuba buat. Okey, yang ketiga cikgu nak kamu buat. Kemudian kamu berikan nama pada cikgu. Okey, berikan nama pada cikgu. Satu tiga difluorobutana. 1,3 difluorobutana. Okey, bagus, betul. Okey. Latihan 10, dia suruh kita lukiskan formula struktur bagi molekul berikut. Cikgu akan tunjuk untuk yang kamu nak cikgu tunjuk yang mana? Yang tetra tu ya. Tetra. Okey, cikgu tunjuk yang ni, yang the rest kamu buat nanti cikgu akan share jawapan untuk kamu semak. Alright? Okey. So kita cikgu tunjuk 1,1,1,1 tetraklorometana. 1,1,1 tetraklorometana. Okey, kita lihat. So metana dia ada 1 karbon. Okey, metana dia ada 1 karbon. Okey, so dia ada 4 Cl.
So 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. So dekat sini dia ada Cl, 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 Cl. Boleh? Itulah 111 tetraklorometana. Okay. Ada nak minta cikgu tunjuk yang lain? Boleh cuba buat? Sebab saya tak nak tunjuk dekat kamu semua. Cikgu nak kamu cuba buat dulu. If tak dapat, baru kamu inform cikgu balik. Okay. So kalau tak ada, cikgu jadikan ini sebagai homework kamu. Okay, sebagai homework. Okay, tapi tak payah submit guna GC lah sebab cikgu nak terus bagi jawapan dengan kamu. Okay, seterusnya kita akan tengok siri homolog yang kedua iaitu alkena. Okay, alkena ni dia dia kalau kamu nak tahu, buah-buahan ni dia akan menghasilkan satu gas etena. Okay, secara semula jadi. So gas etena ni lah yang akan menyebabkan buah itu masak. So gas etena ni dia adalah salah satu ahli dalam siri homolog. Jadi cikgu ulang saja lagi sekali. Alkena ni adalah hidrokarbon tak tepu dan dia wujud ikatan ganda dua antara atom karbon. So kumpulan berfungsi dia adalah ikatan ganda dua iaitu C double bond C. Okay. Dan formula AMP dia adalah CnH2n di mana N mesti bermula daripada 3. Okey, jadi penamaan ni cikgu tak nak terang, formula struktur pun cikgu tak nak terang lah lagi sebab tadi cikgu dah tunjukkan untuk kamu. Cikgu nak terus tunjuk kepada latihan yang ke-11 iaitu dia minta kita namakan sebatian berikut. Okey, so apakah nama untuk sebatian ini? Untuk alkena, untuk alkena dia ada berbeza sikit. Untuk alkena dia berbeza sikit dengan yang tadi tu. Yang tadi tu secara overall je. Butena, metena, etena, propena tu. Sekarang kalau kita nak menamakan sebatian, kita kena tengok ikatan ganda dua tu berada di karbon yang mana. So dalam kita nak menamakan dia, kita kena tengok, kita kena susun dulu, tentukan karbon 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. So biasa sini adalah kumpulan berfungsi. Situ adalah kumpulan berfungsi. Jadi cikgu akan kira karbon pertama dari sini. Karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4. Jadi nama dia adalah but. But. Sebab apa but? Sebab ada 4 karbon. Mesti letak dash 1 macam tu. 1 ni menunjukkan ikatan ganda 2 tu berada pada karbon yang pertama. Dia berada pada karbon yang pertama. So ena. So nama dia adalah but 1 ena. Yang kedua, cikgu tunjuk dalam 3 contoh. 4, 5, 6 kamu cuba buat sendiri nanti kita bincang jawapan. Yang kedua, so kita nampak nak mula dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri 1, 2, 3, 4, 5 maknanya ikatan ganda 2 tu duduk dekat karbon yang kedua. Tapi kalaulah kita ambil pula terbalik. Kalau terbalik 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita mula daripada hujung sebelah kanan, ikatan ganda 2 tu berada pada karbon yang ketiga. So 2 dengan 3, mana yang kita nak pilih? Kita pilih yang 2. So kita kena letak karbon tu daripada sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ikatan ganda 2 ni berada pada karbon yang kedua. Jadi nama dia adalah ada 5 karbon pen 2 ena. Pen 2 ena. Yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga kita lihat dia ada rantai karbon panjang dia mana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 kan? So 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi cikgu ambil kira daripada kanan. 1, 2, 3, 4, 5. So rantai panjang dia adalah 5 karbon. Okey, rantai panjang dia adalah 5 karbon. So pen, okey, ganda 2 berada di karbon kedua. So 2 enam. Okey, nanti dulu belum siap lagi. Cuba nampak tak ada kumpulan metil. Okey, ada kumpulan metil. Jadi kumpulan metil tu duduk dekat karbon nombor berapa? 3, 4. 3, 4. No, metil satu je. Ni bukan metil. Yang ini bukan metil Yang bawah tu bukan metil. Dia adalah dalam rantai karbon panjang. Dia saja je lukis CH3. Dia sengaja nak kita keliru. Tu bukan kumpulan metil. So kumpulan metil ada satu sahaja, iaitu pada karbon yang ke-3. So 3 dash metil. So nama dia adalah 3 metil pen 2 ena. Okey, jadi nama dia adalah 3 metil pen 2 ena. Ada soalan nak tanya tak? Boleh ikut tak? Kalau cikgu. Amirul ada soalan nak tanya ke? Ha, Okey, Amirul tanya. kalau yang satu tu start daripada yang depan tu boleh tak? Yang kat tempat 4 tu. Soalan yang mana? Yang pertama Yang nombor 3 tu. Okey, nombor 3, yes. Kan cikgu kira dari belakang 1, 2, 3, 4 kan. Okey. Kira dari depan boleh? Okey, kalau kira dari depan, kita cuba dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Betul tak? Betul. Macam tu ke? Okey. So, kalau macam ni, dia akan jadi ikatan ganda 2 tu duduk dekat karbon ke-3. Okey, dalam penamaan, kita kena ambil nilai karbon terendah. So, kalau dia boleh jadi pen 2 ena, kita kena ambil pen 2 ena. Kita tak boleh letak pen 3 ena. Tak boleh. Berdasarkan penamaan EUPAC. That's why kita kena ambil kumpulan berfungsi tu dekat karbon yang paling rendah. Paling rendah tu maknanya karbon 1, 2, 3 lah maksud cikgu macam tu. Boleh? Boleh, kata cikgu. Okey, faham Right. Cikgu, Ya. saya nak tanya, macam mana kita nak kenal pasti tu metil ataupun dia ni dalam rantai panjang? Oh, okey. Macam mana kita nak kenal pasti Okey, so kita cuba that's why kita kena buat dia dalam rantai panjang dulu. Kita buka rantai tu. So kalau macam ni, C, 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 kejap C kan? Okey, so dekat sini adalah CH3, sini CH3. Kalau saya lukis, saya tak suka sangat buat hidrogen tu. Sebab nampak macam compact. Tapi dalam exam kena tulis lah. Okay. So kalau kita tengok dekat sini, okay, kita kena buka rantai panjang tu. Okay. So kalau macam ni, kita kena kira daripada hujung. 1, 2, 3. Kalau cikgu buat ini sebagai rantai panjang, dia jadi 4 je rantai karbon tu. So tak boleh. Cikgu tak boleh letak sini 4. So 4 mesti kat sini. Okay. Menjawab soalan tak? Okey. Macam tak berapa faham Tengah proses-proses macam tu. Okey, tak apa. Nanti cikgu cuba cari jalan macam mana nak bagi kamu faham, nak tentukan karbon panjang. Okey? Alright. Okay, terima kasih cikgu. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat. Okey, yang keempat ni cuba kita tengok rantai panjang dia berapa. Kita sama-sama buat. Dia ada berapa rantai panjang tu? 5. 5. 1, 2, 3, 4. Baru 4. Okey.
Macam mana dapat 5? 1, 2, 3, 4. 5 tu yang mana? Dia mesti bersambung tau. Okey, dia mesti bersambung. Saya dapat rantai karbon dia panjang ada 4. Danish, dapat 5 kat mana? Saya pun tak tahu cikgu. Okey. Kan confident jawab 5 tu. Okey, cikgu takut cikgu yang salah juga. Okey. So kalau kita tengok kat sini rantai karbon panjang dia 4 1, 2, 3, 4. Okey. So bila rantai panjang dia 1, 2, 3, 4. So ini adalah metil. Betul tak? So itu adalah metil. Kalau cikgu terbalik, cikgu kenapa nak mula dari depan? Mula dari belakang tengok. 1, 2, 3, 4. Boleh juga. Maksudnya ni apa nama ikatan ganda 2 tu dekat karbon yang kedua. Kan? Dekat karbon yang kedua. Kalau cikgu mula dari depan pun ikatan ganda 2 tu bermula dari dia berada dekat nombor 2, karbon kedua. So nama dia mesti but 2 ena. Okay, but 2 ena. So disebabkan dia ada kumpulan metil, okay, disebabkan dia kumpulan metil. Okay, disebabkan dia kumpulan metil, jadi kita tengok ikatan metil dia duduk dekat mana. Okay, 1, 2, 3, 4. So dia 2 metil but 2 ena. Okay, so nampaknya kita tak boleh lah kalau kita buat 1, 2, 3, 4 kurang sesuai. Kenapa kurang sesuai? Sebab nanti dia akan jadi 3 metil but 2 ena. So better kita pilih yang ini. Sebab ini dia dah nampak yang karbon yang lagi tinggi 3 kan. So sepatutnya kita kena susun 1, 2, 3, 4. Sebab kita mesti ambil daripada karbon terendah. Kedudukan karbon yang terendah. Okey. Okey, yang kelima. Siapa nak cuba cari nama yang kelima? Siapa nak cuba cari nama yang kelima? Berapa rantai panjang karbon dia? 3. 3. 1, 2, 3. So dia adalah prop 1 ena. Okey, prop 1 ena. Okey. So dia ada berapa kloro kat situ? 2. 2. Okey, dua-dua kloro tu duduk dekat karbon yang ke berapa? 1. 1. Jadi 1 dash 1, 1,1 dash di Allah. Sekejap cikgu tulis bagi betul-betul balik. Tak cukup ruang. 1,1 dash di kloro prop 1 ena. Panjang pula nama dia. Okey. 1,1 dikloro-propena. Boleh? Boleh. Okey. Okey, yang ke-6. Ada yang nak cuba buat yang ke-6? Berapa rantai panjang dia ni? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so kita mula dari bawah lah. Sebab kalau mula daripada yang 5 tu dia akan jadi ikatan ganda 2 tu 3 kan. So kita mula daripada bawah. So dia akan dapati pen 2 ena. Okay, pen 2 ena. Okay, seterusnya cikgu nak kamu lukis formula struktur bagi alkena. Okay, bagi alkena yang pertama 2 metil pen 2 ena. Okay, 2 metil pen 2 ena. Jadi cara nak lukis dahulu rantai panjang dia tu. Lukis dahulu rantai panjang. So dia mesti ada 5 karbon. 1, 2,
3, 4, 5. Okay, so dia punya ikatan ganda 2 pada karbon yang kedua. So dekat sinilah. Okay, yang lain kita buat ikatan tunggal. Okay, kemudian dia ada kumpulan metil. Okay, dia ada kumpulan metil dekat mana? Dekat karbon yang kedua. So karbon kedua kat sinilah. Okay, karbon kedua kat sini. So tu CH3. So yang lain kita just letak ikatan hidrogen sahaja. Okay, boleh? Boleh. Senang je kan? Cuma tahu kat mana kamu nak start nak mula. Okay, yang kedua kita lihat. Okay, yang kedua kita tengok berapa bilangan rantai panjang dia. 4 kan? So 4. So ada 4 karbon. 1, 2, 3, 4. Okay, so ikatan ganda 2 pada karbon yang kedua. So karbon kedua di sini. Okay, so yang lain tulis satu ikatan sahaja. So dia ada kumpulan bromo. Okay, kumpulan bromo tu D pula di. So ada 2 kumpulan bromo. Kumpulan bromo tu dekat karbon ke berapa? Karbon kedua dan ketiga. Sini kumpulan bromo dia. Okay, jadi yang lain tu adalah hidrogen. So 1, 2, 3, 4. So sini berapa? 1, 2, 3, 4. Ni pun dah cukup. So 1, 2, 3, 4. So kat situlah hidrogen dia. Okay, ada soalan tak nak tanya? Ada tak soalan nak tanya? Susah Tak ada. ke? Tak ada. Kamu rasa susah ke? Macam Tak susah. tak Tapi susah. blur sikit lah. Okey, tak apa. Tak apa, kamu cuba dulu. Okey, first time kamu belajar kan, memang macam tu lah biasa. So nanti bila dah selalu kita buat latihan, kita bincang, kamu akan nampak benda tu dengan lebih jelas. Okey, yang ketiga, kita lihat dia berapa rantai panjang dia adalah 4. Kenapa 4? Sebab boot. Okey, so 1, 2, 3, 4. Okey, ikatan ganda 2 berada pada karbon yang kedua. Okey, karbon kedua. So, yang lain kita letak sahaja ikatan tunggal. Okey, dia ada kumpulan kloro. Okey, dia ada kumpulan kloro pada karbon kedua. Okey, so dia akan jadi macam itulah. So yang ada lain, dia akan jadi hidrogen. 1, 2, 3, 4. Okey, hidrogen, hidrogen. Okey. Boleh? Okey. Ada soalan nak tanya tak? Okey, ada soalan nak tanya? Okey, dah 9.30. Saya biasanya akan buat kelas 1 jam je. Sebab kalau lama-lama fokus tu dah dia makin berkurang. Okey, ada soalan nak tanya? Cikgu bagi masa untuk kamu berfikir. Kalau ada soalan nak tanya, boleh bertanya. Kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu akan stop kelas setakat ini dulu. Okay, so kalau tak ada soalan nak tanya, cikgu stop sampai sini dulu boleh? Atau kamu nak sambung lagi dengan Al-Kuna? Stop lah cikgu. Stop
Okey, sebab nampak macam dah pening-pening sikit tu. Okey, so cikgu stop sampai sini dulu. Kita akan sambung pada hari Isnin depan dengan tajuk siri homolog Al-Kuna. Okey, so semua bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih, cikgu. Baik, cikgu. Terima kasih. Selamat malam, cikgu.